Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Nama diberi Muhammad Safwan Aiman bin Fauzi dari ambilan PSMP Jun 2020. Saya dari unit PSB2. Jadi hari ini saya akan membuat pembentangan untuk tugasan 2 GHSS 3013. Nama pensyarah saya adalah Dr. Wan Azlan bin Wan Ismail. Okey, apa yang saya akan bentangkan adalah berkenaan dengan komponen gaya hidup sihat. Jadi dalam komponen gaya hidup sihat ni saya kategorikan kepada 6. Yang pertama adalah fizikal, yang kedua emosi, yang ketiga mental, yang keempat rohani, yang kelima sosial dan yang keenam adalah persekitaran. Jadi untuk pengenalan dia, amalan gaya hidup sihat merupakan aktiviti yang bertujuan bagi meningkatkan amalan yang sihat dalam mengekalkan kesihatan tubuh badan yang optimal. Menurut ISN, Institut Sukan Negara 2016, yang menggalakkan setiap orang untuk melakukan aktiviti bersukan pada waktu pagi, petang, malam dan mengelakkan daripada melakukan aktiviti riadah atau bersukan pada waktu tengah hari. Waktu yang paling sesuai untuk melakukan aktiviti bersukan seperti bersenam dan banyak lagi adalah pada waktu sebolehnya pada waktu awal pagilah, yang di mana persekitaran untuk tubuh badan yang mampu memberikan kesegaran dan dapat membekalkan tenaga yang maksimum. Jadi penting untuk kita bersenam kalau boleh seawal pagilah, elakkan daripada kita melakukan aktiviti-aktiviti yang aktiviti bersukan pada waktu puncak, waktu tengah hari. Jadi untuk komponen yang pertama adalah fizikal. Untuk fizikal adalah kemampuan fizikal seseorang individu itu, iaitu kebolehan tubuh badan seseorang dalam melakukan sesuatu aktiviti yang aktif seperti senaman dan sebagainya. Menurut pensyarah kanan program Sains Senaman dan Sukan, Nurul Azwa Hamzah 2019, mengatakan bahawa untuk meningkatkan tahap motivasi dan jati diri tentang pentingnya senaman adalah menerusi kemampuan dan harus mempunyai matlamat yang jelas, di samping pemilihan masa yang bertepatan untuk melakukan sebarang aktiviti seperti aktiviti senaman, dan jangan melakukan senaman secara berlebihan bagi mengelakkan sebarang kecederaan dialami. Jadi kita harus bijak dalam menguruskan aktiviti senaman yang betul dan jangan terlalu memaksa tubuh badan kita melakukan senaman-senaman yang berat yang boleh menyebabkan berlakunya kecederaan pada tubuh badan kita. Yang seterusnya adalah dari segi pengambilan makanan yang seimbang dan berkhasiat, juga berperanan dalam mengekalkan gaya hidup sihat dan mampu menghindarkan diri dari masalah dan gejala atau penyakit yang berbahaya. Sebagai contoh, dalam kita harus ambil makanan yang seimbang dan berkhasiat dengan merujuk piramid makanan seperti yang tertera di sebelah tu. Makanan yang seimbang dan berkhasiat mestilah merujuk piramid makanan yang terkini agar dapat membantu setiap insan dalam mengamalkan pemakanan yang sihat. Seterusnya, individu yang sihat harus mengelakkan diri daripada gejala penyalahgunaan bahan terlarang. Seperti mana kita tahu, penyalahgunaan bahan terlarang ni adalah perlu kita ambil berat, sebagaimana dia memberikan kesan ataupun impak yang negatif terhadap kesihatan fizikal tubuh badan kita. Antara penyalahgunaan bahan terlarang seperti bahan yang memabukkan seperti dadah, air minuman beralkohol dan banyak lagi. Komponen yang kedua adalah emosi. Emosi memainkan peranan penting bagi mengekalkan emosi itu dapat dikawal dengan sebaik mungkin agar tidak menimbulkan masalah yang berkait rapat dengan tahap jati diri dan emosi yang bercelaru. Sebagai contohnya lah, emosi yang sihat berupaya dalam mewujudkan keseimbangan psikologi yang baik untuk diri sendiri maupun bersama individu lain dengan memaparkan rasa minat dan hormat akan orang lain. Seterusnya, emosi juga perlu dijaga dengan sebaik mungkin dengan adanya kawan-kawan yang mampu menangani masalah emosi seperti kita bercerita, sesi luahan cerita
atau kerana ia merupakan sebagai cara atau kaedah yang sesuai dalam menangani masalah emosi yang tak stabil. Seterusnya, melalui bantuan pakar profesional seperti pakar kaunseling juga mampu membantu masalah emosi yang kritikal dengan lebih efisien bagi menangani masalah yang dihadapi, tidak memberi kesan yang lebih buruk atau lebih berlarutan lah. Jadi emosi ni amat perlu dititik beratkan agar emosi kita dalam keadaan terkawal dan mempunyai emosi yang sihat. Yang ketiga adalah mental. Jadi komponen mental ni yang utama, aktiviti gaya hidup sihat juga membantu dalam mengawal stres dan mental seorang itu, di samping mewujudkan rasa tenang dalam diri, termasuk mampu menenangkan jiwa dan fikiran serta lahir perasaan tenang dan gembira. Antara punca dan faktor utama dalam masalah mental yang membawa kepada tekanan stres dalam diri seseorang itu adalah hasil daripada bebanan kerja yang berlebihan, kurangnya sokongan rakan-rakan dalam sesuatu perkara yang dilaksanakan, ataupun konflik peribadi individu dan lain-lain lah. Di samping itu, mental seseorang akan terkawal jika melakukan amalan gaya hidup sihat yang mampu membantu pemupukan fikiran ke arah yang positif dengan aktiviti yang sihat. Seperti kita melakukan aktiviti berjoging, bersenam, beriadah bersama rakan-rakan atau keluarga yang boleh mengurangkan rasa tekanan stres dan gejala mental berlarutan. Untuk komponen yang keempat, itu rohani. Rohani dengan mewujudkan keharmonian atau kerohanian dan memupuk hubungan dan ikatan yang kukuh antara satu sama lain dengan adanya tujuan yang betul dan teratur mengikut nilai, moral dan etika bagi memastikan objektif dapat dicapai dalam penerapan nilai gaya hidup sihat yang sebenar. Agar kita dapat meningkatkan tahap kesihatan khususnya dalam aspek rohani bagi menimbulkan kekuatan yang kukuh dalam sesama insan. Seterusnya, antara usaha dalam memupuk kerohanian ini adalah sebagai contohnya melalui aktiviti gotong royong bersama masyarakat pelbagai kaum dan agama bagi memupuk nilai dan etika dalam gaya hidup sihat dengan lebih baik supaya dapat menimbulkan sikap toleransi dan kerjasama. Sebagaimana dalam ajaran Islam pun ada menekankan atau mementingkan kebersihan dan ikatan sesama saudara, maupun kita bekerjasama tolong-menolong bersama pelbagai agama. Tak kira lah agama Islam ke, agama Buddha ke, kita saling tolong-menolong. Komponen yang kelima adalah sosial. Seperti mana kita tahu, masyarakat Malaysia mempunyai pelbagai kaum. Jadi dalam penerapan amalan gaya hidup sihat, khususnya dalam sosial, adalah perlu dititik beratkan dan menghargai perbezaan atau keunikan pada setiap kaum. Kaedah yang mampu meningkatkan tahap sosial adalah menerusi kempen atau aktiviti seperti program kemasyarakatan atau kesukarelawan yang bertujuan memupuk sosial penduduk dan masyarakat untuk saling berganding bahu serta mampu mewujudkan ikatan silaturahim yang utuh. Menurut Fairuz Kamal Abdul Wahid, 2014 mengatakan hubungan sosial yang baik ialah kebolehan bagi seseorang itu untuk berinteraksi dengan masyarakat atau komuniti bagi merealisasikan tanggungjawab sebagai individu yang menghargai adat resam, bangsa, budaya dan saling bersatu padu sesama masyarakat maupun dalam menerima perbezaan agama. Jadi amat pentinglah kita dalam kehidupan bersosial, tak kiralah dalam komuniti mana sekalipun, kita perlu saling bersatu padu, tak kira pelbagai agama ataupun kaum. Yang terakhir adalah komponen terakhir adalah persekitaran. Jadi untuk persekitaran ini, persekitaran yang aman dan bersih amatlah digalakkan dalam kehidupan yang sihat. Kerana jika persekitaran kurang baik, seperti berlakunya pencemaran alam sekitar, akan memberikan impak yang amat buruklah, yang amat negatif untuk kehidupan setiap individu dan akan lebih cenderung kepada masalah atau gejala yang mampu menimbulkan persekitaran kurang sihat. Serta boleh juga mewujudkan gejala penyakit-penyakit. Sebagai contohnya, setiap individu mestilah atau setiap individu perlu ambil berat dengan tidak melakukan
perkara yang boleh menimbulkan persekitaran yang kurang sihat. Sebagai contohnya, pencemaran udara melalui pembakaran sampah sarap. Pembakaran sampah sarap ni amat tidak baik untuk kita punya persekitaran kerana dapat memberikan kesan yang amat buruk, khususnya kepada kita, masyarakat, dan untuk kesihatan bumi. Maksudnya amat tidak baiklah dan harus ambil tindakan. Jadi untuk menjaga persekitaran yang sihat, setiap individu mestilah mempunyai sikap yang baik dan sayang akan alam sekitar dan mewujudkan persekitaran yang bersih agar masyarakat dapat menghirup udara segar yang bersih untuk kesejahteraan bersama. Jadi itu adalah pembentangan saya pada tugasan kali ini. Sekian, terima kasih.